Assalamualaikum dan Waalaikumsalam cikgu. selamat tengah hari ya. Terima kasih kerana masuk kelas hari ini juga. Cikgu rasa sangat-sangat terharu ya. Jadi macam ni lah. Sejam ini, baik cikgu pergi ke depan ini biar kita belajar ikut apa yang kita perlu tahu ya. Maksudnya ikut syllabus yang patut ada, kita habiskan apa yang boleh. Hari ini cikgu nak masuk ke bab 8 lah. Kamu lebih cepat daripada primer itu. Satu. Pada penghujung kelas, 10 minit nanti, cikgu mungkin akan minta kamu bukakan skrin. Bukakan skrin, cikgu nak terangkan mengenai penulisan laporan sains. Satu. Kedua, mengenai PBD lah, pentaksiran bilik darjah. Minggu depan dah mula cuti, murid-murid. Jadi, kamu cuti, cikgu tak cuti. Masa itulah yang cikgu akan buat penilaian menyeluruh. Cikgu akan buat penilaian menyeluruh ya. Untuk yang tema 1, 2, eksperimen ataupun penyiasatan saintifik lah panggil. Satu lagi nilai. Nilai lah cikgu akan bagi markah berdasarkan juga kepada kehadiran. Siapa yang hadir selalu jangan risau. Kamu confirm nilai TP 4 lah bersifat positif. Kalau jenis yang cikgu tanya macam Amira selalu jawab G-Way. Okay. Tisma Niwang pun kira ialah. Dan Farah juga. Farah Syakila. Kalau cikgu tanya kamu jawab jenis macam tu. Nilai saintifik itu tak apa, nanti mungkin dapat TP5 tapi bergantung pada justifikasi cikgu lah. Okey, tanpa melengahkan masa, sila pergi ke buku teks anda. Cikgu nak sambung sikit dulu ya. Muka surat 162. Muka surat 162. Cikgu, kita bukan sudah belajar ke bab 7 koordinasi badan ini? Okey. Untuk kelas anda, cikgu memang ada buat kesilapan. Cikgu terpaksa membuat pengakuan di sini. Cikgu ingat, saraf, sistem saraf akan diajar di tingkatan 4 dan 5. Cikgu salah tak? Sistem saraf, kalau ikut senior kamu di bawah koordinasi badan, dia akan ajar sekali tau. Saraf, sistem endokrin. Jadi cikgu kata akan ajar masa akan datang kan. Rupa-rupanya, rasanya cikgu dah semak apa panggil itu DSKP lah. Okey, DSKP maksudnya syllabus. Rasanya disebabkan sistem saraf telah diajar ketika tingkatan 2, kalau tak silap cikgu tingkatan 2 ke tingkatan 1. Okey, maka dia tak disentuh tau di dalam tingkatan 4. Dengan tanggapan anda sudah tahu. Okey, dengan tanggapan anda sudah tahu. 所以说神经系统当中你们已经学了的 benda itu kait dengan bab 7 ni, koordinasi badan, gabung sekali dengan sistem endokrin yang kita belajar berkenaan hormon. Jadi macam mana hormon memberikan koordinasi badan kita secara betul. Jadi cikgu, macam mana ni? Tingkatan 2 itu saya tak belajar betul-betul. Ya, sebab saraf itu soalan yang lazimnya keluar juga. Lazim cikgu cakap lazim. Jadi nak ke tak nak, anda perlu buka balik tingkatan 2 punya buku semula ataupun rujukan itu. Belajar sedikit sebanyak apa itu sistem saraf. Paling tidak pun kamu perlu ingat. Okey, cikgu tulis pada sini ya. Muka surat 100 berapa itu? 164 ni. Kamu tulis di situ sistem saraf manusia. Tulis di situ supaya kamu ingat ada benda di sini yang patutnya sudah belajar. Memang patut. Kamu telah belajar sistem saraf manusia. Secara ringkasnya ada sistem saraf manusia pusat dan juga periferi. Pusat ini yang kita rujuk pada otak dan saraf tunjang adalah belajar otak. Di sini juga anda belajar sel saraf. Yang nama dia juga kita panggil sebagai neuron. Ini yang cikgu dah cerita pada kelas sebelum ini. Sekali lagi, kalau kita letak gula di atas lidah, 如果我们把糖放在舌头上面, kita rasa manis. Ada ke tak gula itu yang masuk ke otak kamu? Ada ke tak gula itu yang masuk ke otak kamu? Jawapannya sememangnya tidak. Bukan gula. Jadi dari lidah
Bayangkan ada satu garis yang pergi ke otak, garis lah, yang menghantarkan isyarat gula itu ke otak. Kalau kamu waras, iso ni tonau tu正常的话, gula, isyarat gula masuk ke otak, okey, kamu akan tafsirkan dia, okey, inilah manis. Kalau kamu tak waras, kamu akan rasa pedas, masin, masam, pahit. Rasa yang lain. Sepatutnya manis tapi kamu dapat isyarat maksud dia lain. Itu tak waras. Jadi, dari lidah ke otak itu, dia melalui satu sel saraf neuron. Neuron yang kita kata, isyarat itu ialah impuls. Okey, Cikgu dah tekankan banyak kali dah ya. Neuron membenarkan impuls ataupun isyarat itu dibawa ke otak dan dari otak ke organ-organ yang patut untuk mengambil tindakan. Jadi, Cikgu tak akan sebut banyak sebab memang dia tak ada kat sini ya. Jadi, kamu dah belajar sistem endokrin dan tutuplah topik ini dengan minda yang sihat. Sudah tutup kan? Betul kan Jiwei? Betul ke tak? Betul. Betul ya. Jadi kiranya bab 7 ini dah tamat. Hari ini sebelum cikgu nak terangkan pasal eksperimen, cikgu nak juga masuk ke bab 8. Unsur dan bahan. Cikgu, kenapa tiba-tiba nak masuk bab 8 ni? Bab 8 ni kamu memang akan bawa sehingga ke tingkatan 5. Sehingga tingkatan 5 untuk soalan SPM akan datang. Cikgu minta tolong supaya anda kalau boleh berikan fokus dan dengar. Sekarang sila pergi ke muka surat 166. 166. Ya. Kamu akan belajar semua kata kunci ini penting. Seperti biasa, kita setiap bab cikgu akan sentuh kata kunci nak ke tak nak. Kamu perlu tahu apa itu atom, molekul, ion. Percaya ke tidak, baru cikgu ajar tingkatan 5, ramai yang tak tahu. Tapi apa boleh buat kan? Masa nak belajar itu tak fokus, masa itu kumpul PDPR. Tapi untuk kamu semua dah biasakan diri setahun untuk PDPR kan? Jadi harap benda ini anda boleh ikut. Cikgu, apa sini semua ini? Bahan saya tahulah. Wotong semua tongsi. Tongsi, bahan. Tapi atom, molekul, ion ini apa cerita? Jadi, cikgu nak gunakan cara cikgu untuk terangkan ya. Pergi ke muka surat 168. 168. Okey. Kamu sekali lagi diperkenalkan dengan jirim. Jirim. Apa itu jirim? Jirim itu apa? Jirim bukan jisim. Jisim itu maksudnya kalau ikut bahasa kasar salah punya tau. Maksudnya kita nak kira sebenarnya berat sesuatu benda. Tapi jisim itu adalah unit SI yang tidak akan berubah nilai dia. Dia sebenarnya rujuk kepada kuantiti kandungan, okey, yang ada dalam sesuatu objek, jisim. Jirim rujuk kepada benda yang memenuhi ruang. Okey? Memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Contoh, tengok objek sekitar kita. Kan ni周围的东西. Okey? Semua benda yang kamu nampak ada ruang. Kamu sentuh tempat itu kamu tak boleh nak tembus. Ada contoh ini adalah contoh pad cikgu. Dia memenuhi ruang. Ruang ini adalah benda ini, jadi cikgu tak boleh nak tembus. Ini adalah milik ruang kepada pad cikgu ini. Pad tulis cikgu. Dan dia ada jisim. Semua benda di sekitar kita konsep jirim lah. Okey? Anda mengikut konsep jirim. Kalau kamu nak cerita pasal hantu, hantu itu bukan jirim. Sebab dia tidak mempunyai jisim. Okey, hantu lah, itu bukan jirim. Kalau kamu nak kata hantu kepada topik kita itu adalah cerita lain. Jadi, semua benda yang kamu nampak di sekitar anda, kerusi ke, meja ke, almari ke, laptop ke, itu jirim. Dan kita nak memahami kenapa mereka memenuhi ruang. 周末他们会占据体积. Okey, memenuhi ruang dan kenapa mereka ada jisim. Itu yang kita nak cuba faham sekarang. Jadi, anda telah belajar ya di tingkatan 1 bahawa jirim
terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Halus dan diskrit. Cikgu, apa itu halus, apa itu diskrit? Bahasa kasar adalah benda yang kamu tak nampak. Cukup seni, cukup kecil. 超小东西. Okey, kita kalau nak sebut dalam bahasa Cina 分子lah. Semua benda terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit, bukan sel. Zarah-zarah lagi kecil daripada sel. Jadi kita nak cuba faham sekarang. Jadi murid-murid, baca muka surat 168 sebentar. Apa itu atom? Apa itu molekul? Apa itu ion? Lepas tu cikgu nak terangkan mengikut skrin dah. Cikgu nak guna cara cikgu sekarang terangkan. Okey? Kalau anda baca pada muka surat 168 ni, atom merujuk kepada zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Okey? Atom ialah unit yang paling asas dalam unsur. Manakala molekul adalah gabungan dua atau lebih atom. Okey, secara kimia, molekul terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza, dan juga ion pula ialah zarah-zarah yang bercas, sama ada positif ataupun negatif. Kenapa boleh jadi positif atau negatif? Bulatkan ion, positif negatif tak perlu, gariskan menderma atau menerima elektron. Cikgu, apa elektron ini pula? 负离子semula ada. Sabar. Jadi, sebelum kita nak mengikut apa yang cikgu nak sentuh selepas ini, cikgu nak kamu pergi ke muka surat yang seterusnya. Okey? Pergi muka surat 170. 170. Maka anda akan menyentuh sekali perkataan unsur. Kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Unsur. Cikgu, tadi kamu kata atom, molekul, ion. Saya dah keliru. Macam mana dengan unsur pula? Belum habis lagi. Dan datanglah pula muka surat 171. Jadual berkala unsur. Kalau kamu tengok ini, gariskan istilah jadual berkala, bulatkan unsur. 元素表. Cikgu, apa itu unsur? Kalau kamu jenis yang tonton cerita lah. Kalau kamu jenis yang tonton Avatar, mungkin unsur itu memang istilah dalam English sebagai elemen. Kamu akan fikir angin ke, tanah ke, api ke, dan juga angin, air, api dan juga tanah. Okey? Itu bukan unsur untuk sains. Okey, bukan. Unsur sains adalah seperti jadual di sini. Cikgu, matilah kita nak hafal benda ini. Banyaknya. Tak perlu. Kamu tak perlu mati sebab kamu tak perlu hafal semua pun. Tak perlu. Ni 不需要背完，但是你要懂得这个东西的。Jadi sekarang, cikgu nak guna cara cikgu untuk terangkan dah. Tengok pada skrin anda. Buka skrin, bukan kamera. Buka skrin. Tengok cikgu ajar. Farah Syakila, boleh ikut tak? No Farah Syakila, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh ya? Amira pun boleh kan? Okey, terima kasih dah setia dengan cikgu. Okey, jadi sekarang semua benda bahan, kita katakan dunia ini adalah semua benda ada bahan. Yelah, sekitar kita jirim itu kita panggil bahan. Tongsi mah. Bahan ini secara boleh bahagi kepada dua. Untuk konsep pemahaman, semua bahan apa itu bahan? Bahan ialah jirim. Jirim maksudnya memenuhi ruang, mempunyai jisim dan dibuat daripada zarah-zarah yang kecil. Cikgu, apa itu zarah-zarah? Sabar. Semua bahan boleh dibahagikan kepada dua benda. Pertama, kita panggil unsur. Satu lagi kita panggil sebatian. Cikgu, apa ini? Unsur dan sebatian. Unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis atom. Satu jenis, bukan satu atom, satu jenis.
Manakala sebatian rujuk kepada bahan yang terdiri daripada dua atau lebih jenis atom. Jadi apa itu atom? Cikgu, tadi kan kamu sebut atom. Ya. Tadi cikgu dah ajar bahan itu ada 3 jenis. Kalau ikut mula tadi ada atom, molekul dan ion. Tapi cikgu sekarang dah bahagikan unsur dan sebatian dulu. Di unsur ini ada pertama atom. Kedua barulah molekul. Dalam unsur ada 2 jenis, atom dan molekul. Untuk sebatian ada 2 jenis juga. Pertama molekul. Cikgu, unsur ada molekul, sebatian pun molekul juga. Ya. Kenapa? Sabar. Dan satu lagi ialah ion. Jadi, cikgu nak mula satu demi satu ya. Apakah itu atom? Okey, kita dah belajar tadi. Maksud dia, atom adalah zarah yang paling kecil. Jadi sekarang, satu jenis atom. Unsur adalah bahan yang terdiri dari satu jenis atom. Contohnya apa? Contoh seperti paku besi. Kalau paku besi, cikgu lukis kat bawah ini paku besi. Cikgu, paku besi lah. Titing. Kalau ini adalah paku besi, murid-murid. Okey. Apa yang dia nak kita fikirkan sekarang? Paku besi adalah satu bentuk paku ini dibuat daripada unsur besi saja. Unsur besi ini dalam jadual berkala unsur kita panggil unsur ferrum. Ferrum itu besi sebenarnya. Ferrum dan besi sama maksud dia. Hanya ferrum itu adalah nama sains dia. Jadi dalam paku besi ni, sebab dia adalah bahan, dia adalah jirin, dia dibuat daripada zarah-zarah yang kecil dan seni diskrit, halus dan diskrit. Cikgu, yang bulat-bulat ini lah apa? Datanglah soalan dia. Nampak ke tak cikgu lukis bulat-bulat ini? Semua bulat-bulat ini tak ada besar kecil, semua ada saiz yang sama. Saiz yang sama. Jadi kalau kita besarkan bulat ini, inilah kita yang nak fahamkan depan ni, kita panggil zarah. Jadi macam mana bentuk zarah nanti kita nak belajar. Okey, dalam akan ada nukleus, ada proton, ada elektron. Kita tak akan sentuh hari ini, tak ada. Jadi dalam lain bahasa, sebab zarah ini adalah satu jenis, kita gunakan istilah atom. Sebab dia adalah satu jenis satu dan dia tak ada bentuk lain. Dia tak ada yang besar kecil. Jadi dia adalah satu jenis atom yang kita panggil atom untuk unsur besi. Atom. Jadi apakah macam mana bentuk atom itu kita akan belajar masa akan datang. Tapi sekarang balik ke sini. Masa paku besi ni maksudnya dia dibuat daripada satu jenis unsur iaitu besi. Jadi cikgu, ada apa contoh lain yang menjadikan atom? Jadi dalam contoh buku kamu itu, dia ada bagi seperti gas adi. Cikgu, apa itu gas adi pula? Gas adi seperti neon, helium, argon dan seterusnya. Itu pun atom. Banyak. Kalau kamu tak boleh terima juga, untuk perempuan khususnya semua ini, mesti kamu pernah dengar emas. Emas. Semua orang suka emas kan? Semua orang suka emas kan? Ataupun ada orang yang tak suka ni. Tiffany suka emas kan? Tiffany suka emas tak? Tak apa, Nak Amirah. Yang penting, Tiffany suka emas tak? No? Wow. Bagi je kot emas kamu depan ni. Saja. Jadi, mesti kamu pernah dengar, tengok pada skrin sekarang ya. Kalau cikgu tunjukkan kamu patut tahu. 999 gold. Okey, mesti orang pernah dengar 999. Maksudnya, emas yang bersifat 99.9% tuli. 99.9%的那个纯真度
adalah 0.01 itu maksudnya dia tak tulen lah. Jadi emas ini kalau naik-naik itu kira dah sangat tulen. Kalau banding, kalau kamu pernah pergi ke kedai emas, kamu mesti pernah dengar 911 juga. 911 Go. Bukanlah, ini 911 kereta. Go panggil apa? Ring contohnya. Apa beza? 999 sebab emas dia logam yang lembut tau. Kalau 999 emas yang tulen, 999 itu kamu gigit dia akan ubah bentuk. Jadi 999 emas 999 ini kamu akan dapati bahawa kurang design dia. Dia biasanya design dia bulat-bulat saja. Dia tak akan ada design bentuk lain sebab dia lembut. Kalau kita nak jadikan emas itu kuat dan keras, kita mesti tambahkan unsur lain masuk ke dalam emas, jadikan dia keras. Jadi itu ada 911. Kalau kamu nak belikan cincin yang ada bentuk rama-rama ke, bentuk burung ke, ataupun bentuk yang lain, bentuk bunga lah. Biasanya memang 999 tak ada. Dia 911 saja ada. Cikgu, 911 itu maksudnya emas itu tak tulen ke? Ya. Tapi kenapa dia buat macam tu? Tambahkan unsur yang lain. Sebab dia nak jadikan emas itu keras. Itu sebatian lah, nanti kita akan sebut. Murid-murid boleh faham ke tak? Selamat datang ya. Syafiqah ataupun Damia. Selamat datang. Boleh ikut ke tak? Jiwei. Boleh tak? Boleh. Jadi kita sekarang kita dah tahu atom. Kalau emas 999 itu kira atom lah, tapi ada 0.01% itu adalah benda lain. Okey? Maksudnya ada atom lain kat dalam, jenis lain. Jadi itulah kita diperkenalkan dalam bab ini ada satu jadual berkala. Jadi cikgu, tadi kamu cakap besi itu apa? Besi, kalau kamu sebut besi kan nak nampak Fe. Ferrum. Ferrum ini besi. Emas mana cikgu? Emas aurum. AU. Cikgu, kenapa nama lain pula? Nama sains dia lah. Aurum. Emas. Ag argentum perak. C ini carbon, O itu oksigen dan macam-macam lagi. Okey, sabar. Atom. Molekul jenis unsur. Cikgu, satu jenis atom molekul ada ke? Banyak. Antara dia ialah gas hidrogen, H2, gas oksigen, O2, gas nitrogen, N2, gas klorin, Cl2. Apa yang kamu nampak di sini? Semua yang cikgu sebut tadi terdiri daripada satu jenis atom. Itu pasal unsur, satu jenis. Cuik kepala. Okey? Jadi walaupun dia dua di situ, dua atom gabungkan jadi molekul, ya, tetapi dia masih dalam kategori unsur. Sebab satu jenis atom. Jadi apakah jenis molekul tetapi kategori sebatian? Paling senang. Air terdiri daripada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ada dua jenis atom di sini. Dia jumlah ada 3 atom, betul. Tetapi jenisnya ada 2. H dan O. Kalau sekali lagi kamu tengok dalam buku teks 171, ya, dia tampakkan dua unsur ni. Satu ialah H, satu ialah O. Unsur H dan unsur O. Manakala, apa lagi contoh lain? Karbon dioksida. The carbon ada oksigen. Asid pun, contoh ini ialah asid hidroklorik. Ada H dan ada Cl. Dua jenis unsur. Itu pasal dia adalah molekul sebatian. Jadi molekul boleh jadi unsur, boleh jadi sebatian. Dia bukan benda yang susah pun. Yang penting kamu terima je. Manakala yang terakhir sekali ialah ion. Yang paling senang kita ingat ialah garam. Garam dalam kita punya dapur. Iaitu natrium chlorida. Cikgu, perlu hafal nama ini ke? Ya, tolong hafal. Ini garam di dalam dapur, natrium chlorida.
diperbuat daripada dua ion. Ini penting ya. Satu panggil ion natrium. Satu panggil ion klorida. Cikgu, kamu main-main dengan saya ke? Saya tak main-main dengan kamu, betul. Ion natrium bersifat positif, ion klorida bersifat negatif. Kenapa zarah ataupun ion ialah zarah yang bercharge? Sebab melibatkan pergerakan elektron. Pergerakan elektron. Itu pun nanti akan diperjelaskan pada kelas akan datang. Kalau lepas cuti masih lagi PTPR, kita akan masih berlaku benda ni. Masih akan gunakan cara yang sama. Kita akan masih lagi guna Google Meet ini terangkan. Jadi, kenapa dia boleh jadi charge positif ke negatif? Dia melibatkan apa? Murid-murid balik kepada buku teks anda sekarang. Buku teks muka surat 168 melibatkan menderma, proses menderma atau menerima elektron. Cikgu, apa itu elektron? Sabar. Hari ini kamu diperkenalkan beberapa istilah yang baru. Kalau untuk yang orang baru belajar sains lah. Atom, molekul, ion. Dan cikgu juga telah sentuh unsur dan sebatian. Unsur dan sebatian. Jadi, jom ya kita sekarang belajar ya. Apa itu bahan atom? Cikgu dah cakap unsur itu ada atom. Jadi apa itu bahan atom? Tengok di sini. Bahan ini mengandungi zarah atom saja. Semua unsur logam dan gas adi ataupun gas nadir sama terdiri daripada atom. 如果我讲的是纯金属 logam tuling, itulah dia bahan atom. Contoh logam emas, dalam itu ada atom emas saja. Dia tak ada atom-atom lain. Dia ada tuling. Okey, sabar ya. Kamu juga sekali lagi diminta imbas kembali atom terdiri daripada zarah subatom seperti neutron, proton dan juga elektron. Sabar. Cikgu akan sebut masa akan datang. Bukan hari ini. Hari ini kamu terima je 5 perkataan baru ini. Atom, molekul, ion, unsur dan sebatian. Cukup dah. Untuk gas helium. Cikgu, macam pernah dengar gas helium ini? Ya. Gas helium ini antara ada 5 lah gas nadir. Yang pertama ialah helium. Ialah gas yang orang isi dalam balon. Untuk balon itu terapung di udara. Ya. Kalau balon yang kita tiup, balon itu jatuh. Dia tak akan terbang. Yang terapung terbang itu ialah balon yang isi dengan gas khas iaitu gas helium. Gas helium bukan gas hidrogen. Cikgu ulang, gas helium dan hidrogen lain. Gas helium, dia punya atom ialah He dan dia sentiasa satu. Satu saja, atom. Dan dia bentuk gas lah. Bukan hidrogen lah, helium. Okey, lain. Manakala apa itu bahan molekul? Kalau anda tengok di situ, bahan molekul. Okey. Bahan molekul ini mengandungi zarah molekul, ya, gabungan 2 atau lebih atom. Contoh, diberikan molekul oksigen, tulis di situ O2. Jadi, ini adalah unsur. Molekul air H2O. Jadi, ini adalah sebatian. Okey, tapi masih dalam kategori molekul. Okey, molekul. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Bukan logam. Bulatkan bahan bukan logam. Dia adalah molekul. Logam biasanya atom. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Jadi kamu akan dapat unsur dan sebatian. Harap tidak menjadi keliru. Boleh ikut ke tak? Tamia Syafiqah okey ke tak? Baru masuk ni. Tamia? Ya, Cik. Cikgu tadi, cikgu bagi tahu dulu ya. Nanti kalau boleh tengok baliklah. Saya tahu bukan semua orang ada data. Tapi kalau ada data, mana tahu kan. Tengok semula tahu. Cikgu dah terangkan semua bahan ini boleh tengok daripada perspektif unsur dan sebatian dua je. Bukan 3 atom, molekul, ion. Keliru. 2 dulu. Jadi dari situ baru kita pecahkan kepada atom, molekul dan ion.
Okey, harap boleh ikut. Follow saya macam robot? Oh, ya ke? Line problem Tak apa. Nanti kamu boleh tengok balik YouTube lah. Yang lain, boleh cikgu tanya Jiwei ke tak? Suara cikgu ada gangguan ke tak macam robot? Tak ada kan, Jiwei? Okey kan? Okey cikgu, tak ada. Tak ada kan? Maksudnya line dia problem lah. Tak apa. No Amira nanti boleh tengok semula dalam YouTube ya. Tak ada masalah. Okey, jadi cikgu sambung. Ada apa lagi yang kita nak sambung hari ini? Okey, iaitu bahan ion. Bahan ion terdiri daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Mereka akan mengandungi ion positif dan ion negatif. Macam mana dia boleh jadi positif ke negatif? Masa akan datang, cikgu akan sentuh. Jadi, sekali lagi, anda mungkin tertanya, apa itu unsur, apa itu sebatian? Apa itu unsur, apa itu sebatian? Jadi, kalau anda ingat, di tingkatan 1, kamu telah diperkenalkan jadual berkala unsur. Jadi, unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul dan juga ion. Ya, dalam ion ada 2 unsur atau lebih. Dia bukan tak ada unsur. Sebatian maksud dia ada 2 unsur atau lebih. 2 jenis atom atau lebih. Jenis atom. Jadi, kalau kamu tengok. Kalau tengok penukul ini, kepala dia kalau besi akan berwarna kelabu kilat. 还是灰发亮的灰色，银色的意思。Kalau dia ada berjenis yang memang tulen, kamu akan nampak kepala dia berkilat, warna kelabu kilat. Itulah unsur ferrum. Iaitu铁. Kamu boleh tulis di situ unsur ferrum ini maksudnya besi. 铁. Tapi kalau kita tengok penukul yang letak lama, 放很久的铁, kita akan nampak penukul itu jadi hitam, mungkin nampak sedikit coklat. Sebabnya unsur besi itu ataupun ferrum telah bergabung dengan oksigen bentuk karat. Karat ini adalah ferrum oksida. Ferrum oksida. Maksud dia, besi menjadi ion besi dan bergabung dengan oksigen yang membentuk ion oksigen. 氧化了，所以说它只有那个叫做溴，生锈那个溴 ，OK？ Ferrum oksida, ada ferrum, ada oksigen. Bentuk ini ialah ion lah, ion ferrum, ion oksigen. Jadi, karat ini ialah sebatian. Penukul yang berkilat atas ini ialah besi unsur saja. Kalau berkarat, dia akan jadi sebatian. Sebab dia dah bergabung secara kimia, bercantum secara kimia, ikatan kimia lah dengan oksigen. Cikgu, nampak ke benda ini? Kalau masa akan datang, cikgu tunjuklah. Tapi yang penting hari ini, cikgu memang nak tamatkan bahagian untuk kita punya penerangan hari ini dengan jadual berkala. Cikgu, kamu baru cakap tak perlu hafal. Saya tak minta kamu hafal. Tidak. Jangan salah faham cikgu. Yang cikgu nak minta kamu hafal adalah bentuk jadual berkala saja. Macam mana bentuk jadual berkala? Cikgu, perlu lukis ke? Tak perlu. Tapi kamu perlu tahu dia berbentuk. Dia berbentuk adalah macam ni. Okey? Kamu akan nampak bentuk macam lebih kurang macam ni. Ya. Dan perkara terakhir kamu perlu tahu hari ini untuk yang dalam bab ini adalah Allah. Kenapa dia keluar benda macam ni kan? Adalah logam dan bukan logam. Cikgu, maksudnya? Ya. Kamu akan nampak dalam jadual berkala sebelah kiri. Sebelah kiri kebanyakannya adalah logam. Manakala sebelah kanan kebanyakannya ialah bukan logam. Kecuali H sajalah. H ini macam dia
dia asing, tiba-tiba di logam dia berdiri di atas dia kan. Ini memang yang asing tapi memang tempat dia di situ ya. Cikgu hanya nak bagi tahu dia bukan logam. Jadi cikgu ulang, dalam jadual berkala kita boleh nampak satu belah semua adalah logam, satu belah semua ialah bukan logam. Dan yang tengah-tengah ini, yang merah ini ialah separuh logam. Maksudnya dia bukan logam dan dia bukan logam semata-mata dan dia juga bukan logam. Dia antara. Dia di antara. Okey? Jadi kamu akan nampak adalah huruf-huruf yang biasa kita sebut huruf ya. Seperti H, hidrogen, O, oksigen, C, carbon, Cl, chlorine. Bulatkan H, bulatkan C, bulatkan O, bulatkan Cl, bulatkan He. Okey? Itu saja hari ini. Kalau bulatkan beberapa itu je, cukup dah. Hidrogen, karbon, oksigen, klorin, helium. Ini semua unsur. Maka kamu akan tahu bahawa semua bahan di sekitar kita. Jiko, semua bahan ke? Ya. Contoh, gula. Jiko bagi dia punya formula tapi tak perlu hafal. Gula juga dipanggil sebagai glukosa. Mempunyai formula C6H12O6. Cikgu ulang, C6H12O6. Cikgu nak tanya semua kawan di sini, Tiffany, ada berapa unsur di dalam gula ini? Berapa unsur? Boleh jawab tak? Boleh jawab ke tak? Berapa unsur untuk gula? Tiffany ada? Tiffany buat apa tu? Ada, Tiffany, good. Berapa unsur dalam gula? 有多少元素在糖里面？ Farah, boleh tolong Tiffany? 3. Thank you Jiwei. Thank you Tiffany. Okey, dah jawab. Farah, berapa Farah? 3. 3, ya. Maksudnya dalam glukosa ini ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Okey? Itulah pasal kalau kamu pernah tengok dalam YouTube ataupun Facebook, dia ada orang ambil biskut. Biskut dia bakar. Dia kata biskut itu bakar sebab ada plastik. Murid-murid, bahan ini ada karbon. Gula, kanji pun ada karbon. Senang terbakar itu logik. Plastik pun dibuat daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Dia pun senang terbakar. Jadi, itulah cikgu nak cakap. Kalau kita nak buat sesuatu benda, share di YouTube tanpa asas sains, kamu mungkin akan jadi badut lah. Buat sesuatu dakwaan yang bodoh. Dakwaan yang bodoh. Okey? Jadi, cikgu nak bagi tahu hari ini cikgu dah perkenalkan 5 benda unsur sebatian berikutan dengan atom, molekul dan ion. Kerja kamu adalah membaca jadual berkala unsur. Kelas lepas cuti kita akan terus mula dengan struktur atom. Kembali semula untuk atom, macam mana lukisnya tersebut. Okey? Jadi cikgu dah tamat ke? Belum. Penting ya. Nanti bagi tahu kawan yang lain, kalau mereka tak nak belajar, tarikkan YouTube itu hari ini punya terus ke belakang. Ini yang penting hari ini. Murid-murid, cikgu telah berkongsi. Kalau anda tengok dalam Google Classroom, kita baru ada 12 murid. Bagus. Okey, yang tak masuk lagi, tolong wawarkan pada mereka. Okey. Sebab cikgu dah cakap, sebab kamu akan menjadi messenger cikgu ya, tolong bagi tahu mereka. Kalau mereka tak masuk, kecuali mereka bagi tahu cikgu masalah mereka hadapi. Kalau tidak, murid yang duduk di Kuala Lumpur ini sepatutnya tak ada masalah untuk internet dan gadget. Berkongsi pun tak apa, kamu masuk saja dulu. Okey? Minta bagi tahu mereka tolong masuk. Okey? Jadi link itu bukan link dia punya class code ialah ini, cikgu dah bagi tahu banyak kali dan juga short form dia cikgu pun dah bagi. Sekarang cikgu dah bagi kamu kerja yang baru ya hari ini. Penulisan laporan sains eksperimen.
tanya kepada Jiwei ya, dia adalah yang antara yang telah buat satu laporan dan tunjuk pada cikgu. Memang bagus lah. Dia dah buat eksperimen untuk mendapat pola pertumbuhan untuk kacang hijau. Murid-murid, laporan sains ini perlu buat. Cikgu, kenapa perlu? Bagus. Kalau Tiffany tanya sekarang, kenapa perlu buat? Okey, murid-murid. Tengok pada skrin anda sekarang. Please bukakan handphone kamu, bazikan data sekarang dengan cikgu ya. Murid-murid, pada masa akan datang, tingkatan 5 ini, SPM paling penting ya, keputusan ABCD. Tak apa. Selepas SPM ini, keputusan ni, kamu akan juga diberikan laporan PBD tau. Laporan PBD. Jadi apa tu laporan PBD? Pentaksiran bilik darjah. Setiap mata pelajaran ada. Sains sekarang, cikgu cakap sains. Mungkin cikgu tengok Tiffany. Cikgu tengok Tiffany sekarang. Contoh Tiffany ya. Kita pergi Tiffany. 23 ni. Kenapa pilih Tiffany ya? Tiffany jangan kisah ya. Cikgu ambil contoh saja. Kamu akan nampak hujung sekali sebelah kanan ini ada tahap penguasaan keseluruhan. Kalau cikgu bagi kamu TP3. Ya. Siapa ni? Ada orang bercakap. Okey ya. Kalau cikgu bagi kamu TP2 ke 3. Okey. Maksud dia, kalau band 2 atau 3 lah ataupun 3 je. Kamu rasa diri kamu patut dapat TP4 contohlah. Kalau kamu rasa, kamu perlu merujuk kepada domain ini. Cikgu apa domain ni? Dengar ya. Sains ada 3 domain. Pertama, domain pengetahuan. Itu yang cikgu sebut dalam WhatsApp banyak kali, cikgu siap buat jadual dah. Tolong jawab quiz. Quiz bab 1, 2, 3 adalah untuk tema pertama keselamatan dan kesihatan. Tak jawab, kamu dapat TP1 atau 2 je. Kalau kamu masuk kelas, cikgu akan bagi TP2 lah. Kalau kamu tak jawab langsung, tak masuk kelas langsung, cikgu terpaksa bagi kamu TP1 sebab cikgu tak boleh nak beri penilaian. Untuk tema 2, bab 4, 5, 6 dan 7, 8 dah masuk ke yang ketiga ni. Jadi cikgu tak akan buat yang ni. Cikgu hanya akan isikan ini dalam cuti ini. Cikgu akan bagi dalam grup juga. Ya. Quiz untuk bab 7 pun on the way. Cikgu akan bagi. 4, 5, 6, 7 akan jadi satu markah untuk TP domain pengetahuan bab 2 ini. Cikgu akan bagi. Cikgu dah bagi buat yang cukup senang dah. Bagi objektif dan juga soalan yang senang untuk kamu jawab. Kalau kamu masih tak nak jawab, susah. Kalau bayangkan Tiffany. Contoh cikgu ambil balik Tiffany ya. Bayangkan Tiffany, semua 2 je. Contohlah Tiffany kan jawab semua bagi markah pun rendah kan. Okay. Andai kata semua 2. Jadi dia akan mempengaruhi yang tahap penguasaan keseluruhan. Cikgu tak boleh bagi tinggi. Maksimum bagi 3 saja. Nampak ke tak? Murid-murid. Eksperimen pula rujuk kepada domain penyiasatan saintifik. Ya, penggal 1 kita tak buat eksperimen kat sekolah. Cikgu pun tak berani nak buat sebenarnya. Takut nanti ada sentuhan fizikal dapat COVID, cikgu perlu jawab. Terpaksa. Namun, cikgu dah terangkan dalam kelas sebelum ni, itulah yang cikgu share di sini. Dalam YouTube sebelum, tak tahu bila dah cikgu dah terangkan, anda sebenarnya boleh buat laporan. Jangan kata, cikgu saya tak buat eksperimen, jadi saya tak boleh buat laporan. Salah. Kamu sepatutnya boleh buat laporan sehingga ke prosedur. Tetapi keputusan, perbincangan dan kesimpulan itu kamu perlu hold terdahulu. Keputusan perlu buat jadual itu memang, tapi kamu tak ada nilai sebab kamu belum buat eksperimen lagi. Cikgu pun belum bagi kumpulan lagi itu. Okey? Jadi kamu boleh buat laporan yang tak lengkap. Okey? Sehingga prosedur. Andainya lepas cuti ini masih lagi PKP, bukan PKP, Fasa 1 Pelan Pembangunan Nasional ataupun negara, maksudnya masih tak boleh ke sekolah, cikgu akan minta sama ada kamu carikan keputusan. Kamu buat sendirilah. Dalam kumpulan kamu minta kawan buat macam Nadi boleh sendiri kira. Kalau macam tanam kacang, siapa yang ada kacang tolong tanam, kongsikan keputusan itu. Kalau ada eksperimen yang tak boleh dibuat oleh kamu, perlu bahan kimia, cikgu akan buat depan skrin. Nah ini. Campur ini tukar warna. Nampak tak? Lepas tu ini masa. Kamu akan
rekodkan keputusan dan jawab perbincangan bersama-sama dengan kesimpulan. Terpaksa ya. Ada sekolah dah buat, memang saya tengok mereka punya YouTube. Cikgu tu buat YouTube. Itulah kalau cikgu tak boleh buat, saya tak boleh buat, saya akan share YouTube eksperimen cikgu lain. Kamu terpaksa ikut buat. Sebabnya PBD anda, balik kepada ini ya, contoh Tiffany. Kalau penggal 1 dan 2 ini tak hantar langsung ataupun hantar laporan yang tak lengkap, cikgu bagi 2 juga. Okey, sikap ini contohnya kat kelas Tiffany ada jawab, okey, ada respon, cikgu bagi 4. Jadi murid, kalau kamu di tempat saya, kalau kamu di tempat cikgu sekarang, tengok markah ini. 2, 2, 2, 2. Okey, sikap dia bagus lah. 4 dan 5, cikgu bagi 5. Contohlah. Kamu rasa TP dia berapa yang selesai sekarang? Boleh ke tak cikgu bagi TP 5? Confirm tak boleh. TP 6 lagi lah tak boleh. TP 4 pun tak logik. Sebab dia baru 2 je. Maksimum bagi 3 je, cikgu rasa. Inilah bukti dia. Murid-murid faham ke tak Damia? Damia faham ke tak Damia? Damia? Ya, Boleh faham kan? Boleh faham kan? boleh. Sebab kamu perlu sampaikan pada kawan. Cikgu baru terang pada 4 Premier tu. 4 Premier semua orang ada dalam Google Classroom bagus lah. Tapi bukan yang maksud Google Meet ini. Tapi untuk kamu semua ini, cikgu tak terang. Cikgu akan share YouTube video tu. Ini hari inilah. Kamu bagi tahu kawan. Terus mula daripada minit berapa ni, tengok. Kalau quiz dia tak buat, laporan dia tak buat, lepas cuti dia akan minta laporan ya. Tolong macam mana kamu nak hantar laporan itu, tak perlu type dalam komputer, tak perlu. Kamu hanya perlu buat macam mana, kalau cikgu tunjukkan kelas lain macam mana mereka buat ya. Kamu tulis dalam kertas, lepas itu kamu ambil gambar, hantar. Contoh yang kalau kamu tengok kat sini, kawan-kawan kamu yang hantarkan kuis yang di kelas lain, contoh. Nah, dia hantar. Ambil gambar, hantar je. Snap gambar, bagi cikgu. Contoh kat sini, snap gambar bagi. Tak perlu lah, type lah. Kamu snap gambar, turn in. Mark as done itu, kamu attachkan gambar laporan itu, cikgu boleh bagi markah lah. Jadi, tak ada alasan kamu tak siap. Mungkin cikgu akan minta laporan itu minggu, bukan minggu tau. Memang masa cuti. Jumaat masa cuti. Jumaat masa cuti. Jadi, berapa laporan yang kamu perlu buat ini? Cikgu akan minta mana laporan yang dikehendaki. Mana laporan. Contoh, kalau cikgu nak minta untuk nadi itu, jadi tunjuklah. Di situ ada 3 laporan. Dia 3 laporan. Okey? Kamu perlu bagi pada cikgu. Snap gambar, mark as done, turn in, hantar. Cikgu nampak, okey ada, bagilah markah. Turn in tak ada, 2 lah. TP 2. Nah macam mana? Okey? Sikap ini lain. Sekarang dah PDPR kan. Kalau kamu cikgu tanya, kamu tak jenis atau jawab, diam saja, memang TP 2 lah. Macam kamu semua ini, cikgu tanya ada jawab, minimum boleh dapat 4. Masuk kelas dah 3 dah, bagus dah tu. Siapa ada soalan? Mewakili mereka lah siapa ada soalan. Ya, siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu nak tamatkan kelas hari ni ya. Fokus kamu lepas ni, jawab semua quiz yang ada. Hantar semua assignment dalam Google Drive itu. Bukan Google Drive, siap. Google Classroom kan ada banyak assignment. Nota itu kamu hantar. Maka itu pun cikgu akan jumlahkan ya. Oh cikgu, nota itu saya tak baca, saya turn in saja. Niat. Kalau cikgu dah suruh kamu hantar, ada markah. Cikgu akan bagi markah itu, jumlah markah itu nanti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi TP kamu. Jangan kata nanti dapat TP 3, bawa mak ayah datang ke sekolah. Cikgu, anak saya bukan TP 3, saya rasa dia patut TP 5. Cikgu pun tunjuk bukti lah. Masa itu kalau nak gaduh, akan jadi ada gaduh besar tu. Faham ke tak semua? Tiffany boleh faham ya? Terima kasih ya Syafiqah. Tiffany faham ya? Jangan bawa bapa jumpa cikgu kenapa TP 3 tau. Cikgu akan tunjuk. Ini anak tak buat kerja ni. Macam ni. Jadi yang malu kamu, bukan saya. Okey? Jadi tolong buat. Cikgu akan bagi arahan nanti dalam grup. Cikgu akan mula finalizekan markah semua minggu depan hari Isnin. Quiz tolong jawab, assignment tolong hantar.
Laporan sains Jumaat depan. Semua perlu buat. Buat sampai ke jiwa ya nak. Kalau ada nota itu bagus. Nota itu nanti dulu. Sebab kalau cikgu nak cek nota seorang-seorang tak adil, kamu buat, kamu dapat markah. Yang lain tak tahu kenapa mereka tak langsung tak masuk Google Meet dan cikgu tak boleh nak kesan mereka, maksudnya mereka buat ke tak buat. Mungkin mereka buat tapi mereka tak ada data kan. Jadi pengen不公平 tak adil. Jadi cikgu fikir sabar dulu, yang itu hold dulu. Nota itu pegang. Lepas cuti, kalau kamu rasa kamu nak naikkan TP, nyata cara TP, pindah ke kau, nota itu akan menjadi evidence pertimbangan cikgu lah. Cikgu akan fikir semula. Okay, 猴子啊，我不要做啊。Siapa yang nak buat nota silakan. Cikgu dah cakap setiap bab itu ambil rumusan dan buat nota rumusan saja. Rumusan pun cukup dah supaya anda faham apa yang telah belajar. Okay, jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Siapa lagi ada soalan? Okay. Cikgu, so maksudnya dalam buku teks semua buat nota lah. Buku teks tak perlu buat nota. Cikgu dah kata kalau buku teks kamu nak buat nota untuk faham, peringkat kamu ini, sebab cikgu sekarang nak semak susah. Kalau untuk kamu nak faham, paling minimum buat rumusan. Ambil rumusan Sabin dulu. Supaya kamu nampak setiap bab ini apa yang saya telah belajar. Faham ke tak? Tadi siapa tanya soalan itu? Syafiqah. Faham. Okey ya? Saya tak paksa. Kalau saya paksa tak adil. Ada murid yang buat tapi dia tak masuk kelas sebab data ke, internet ke ataupun macam-macam isu. Cikgu tak boleh bagi markah ikut itu sebab tak adil. Faham tak? Tak adil. Kalau semua orang ada, ya. Jadi semua orang tunjuk nota, hantar nota, cikgu boleh tanda. Tak apa. Ini tak boleh. Tak adil. Jadi terpaksa cikgu guna quiz tu. Cikgu, kamu kata mereka tak ada data. Jadi macam mana mereka nak jawab quiz? Quiz itu adalah bentuk objektif. Mereka perlu carikan jalan dapatkan data itu jawab terpaksa. Kalau tidak, cikgu tak boleh nak nilai TP mereka. Faham ke tak? Kamu perlu bagi tahu mereka tahu. Yang tak ada line ke apa-apa, tolong sikit minta mereka tolong. Minta tolong. Sini bagi cikgu bukan di tempat yang luar bandar sangat. Tak ada line langsung. Nak ke tak nak usaha je. Nak ke tak nak. Bagi cikgu lah, pandangan cikgu lah. Dapatkan line yang lemah, boleh jawab quiz cikgu pun. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Okey, bagi tahu mereka ya. Syafiqah boleh? Syakila pun boleh tak? Farah? Boleh cikgu. Boleh bantu ya. Tiffany dan Ciwi pun bantu ya. Tolong ya. Sorry ya. Okay, boleh cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih. Okey, dan cikgu nak ambilkan screenshot lah seperti biasa. Minta tolong bukakan kamera anda. Buka skrin lah, kamera ya. Kalau rasa malu macam ni lah, okey je. Cikgu janji maksudnya kamu adalah hidup lagi tu. Tiffany, tolong, please. Syafiqah, Damia, please. Tak boleh. Damia. Damia, Tiffany. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Okey. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak ya. Jadi bagi tahu kawan-kawan dalam grup. Okey, cikgu akan share lah markah semua itu dan bagi tahu mereka YouTube, tarik ke belakang tengok hari ini. Cikgu dah cakap ya. Tak ada alasan mereka cakap tak tahu. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, bagi tahu mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Sama, jumpa lagi.